Idisut mga ide. Naalok lagan kali ko. Bah, nitun tanawan ni bro. Ito minyardi. Pada suatu masa dulu, mengai merupakan seekor burung yang sangat ditakuti oleh suku Lun Bawang. Mereka mempercayai bahawa mengai ini adalah semangat yang perlu dihormati. Hai, nama saya Stefi. Saya berbangsa Lun Bawang, berasal dari Longsmadu, Lawas, Sarawak. Saya mempunyai seorang nenek bernama Yopuk Layu. Sewaktu saya kecil, saya selalu ditinggalkan bersama dengan nenek saya apabila kedua ibu bapa saya pergi bekerja. Nenek saya suka bercerita dan membawa saya menyanyi bersama. Ratnamu wisi bada ratnan mulai niat. Ratnamu wisi bada ratnan yato udah. Ratnamu wisi bada ratnan marepedo. Ratnamu Yesus lawa awaluk metu. Pernahkah Anda mendengar nama suku Lun Bawang? Suku yang dahulunya sangat ganas dan tidak bercampur dengan dunia luar, sehingga mereka hampir diketepikan sebab sudah tidak ada harapan dalam bangsa mereka. Lun Bawang merupakan etnik pribumi yang telah menduduki Kepulauan Borneo sejak berkurun-kurun lamanya. Malah, suku ini adalah yang terawal menetap di kawasan pergunungan di pertengahan Pulau Borneo. Ekonomi yang dijalankan oleh suku ini ialah bertani dan menternak haiwan. Suatu ketika, nenek saya bercerita tentang bagaimana dia menjadi seorang pengikut Yesus. Pada waktu sebelum mereka mengenal Yesus, mereka masih mempercayai adat-adat lama. Mereka percaya dengan roh animisme di mana saat mereka mahu pergi ke ladang, bila ada bunyi burung hantu, mereka akan cepat-cepat kembali ke rumah sebab mereka percaya itu adalah bunyi roh yang memberi amaran bahawa akan berlaku bencana bila mereka pergi ke sawah. Mereka mempercayai bahawa setiap benda di sekeliling mereka seperti haiwan dan gunung mempunyai semangat yang perlu mereka hormati. Terdapat beberapa haiwan yang begitu ditakuti oleh masyarakat ini, termasuklah burung mengai, ular tutuk kinangan, rusa, talau dan helang, kenui. Mengai merupakan haiwan yang terpenting dan diutamakan petani sebelum memulakan sesuatu aktiviti pertanian. Menurut kepercayaan mereka pada waktu itu, sekiranya mereka mengabaikan proses ini dengan terus membuka kawasan perladangan, dipercayai malapetaka akan menimpa mereka yang terlibat. Malapetaka ini selalunya dalam bentuk kematian dan ia dipercayai akan turut menimpa ahli keluarga mereka yang lain. Terdapat satu upacara dipanggil mengai, iaitu memanggil burung.
Dipercayai jika mengai ini terbang dari kanan ke kiri itu merupakan tanda yang baik. Ini bermaksud semangat tersebut menyetujui hasrat mereka untuk membuka kawasan perladangan di situ. Sebaliknya, jika mengai ini terbang dari kiri ke kanan, itu merupakan satu petanda buruk. Petani tidak dibenarkan membuka tanah tersebut untuk tujuan pertanian. Jadi, burung inilah yang akan mempengaruhi keputusan mereka. Kepercayaan-kepercayaan inilah yang mempengaruhi kehidupan orang Lun Bawang, di mana kerap kali pekerjaan mereka tertangguh kerana mereka takut ditimpa malapetaka. Ini membuat hidup mereka melarat dan kemiskinan kerana mereka tidak boleh bercocok tanam dan mencari sumber makanan di hutan. Pada waktu itu, orang Lun Bawang juga percaya bahawa setelah meninggal dunia, roh orang yang meninggal ini akan berpindah ke satu tempat baru. Dalam perjalanan ke tempat itu, roh ini akan menempuh perjalanan yang sangat gelap, sehingga mereka mencacah tatu di tubuh mereka kerana mereka percaya tatu ini akan menyala pada hari kematian dan akan menyuluh perjalanan mereka ke tempat baru yang ditujui. Selain daripada itu, menurut buku yang saya baca juga, suku Lun Bawang adalah suku yang sangat ganas dan tidak terbuka dengan orang luar. Setiap kali ada orang asing yang melalui ataupun datang ke tempat mereka, tidak akan kembali dengan hidup-hidup sebab mereka akan dipancung. Siapa ni? Siapa? Burik lah! Burik ka! Mereka juga sangat kuat minum dan mabuk. Mereka tinggal di dalam rumah panjang dengan lantai yang jarang, di mana anjing dan haiwan lain juga berkeliaran, bahkan menjilat muntah mereka. Keadaan sangat melarat pada waktu itu. Penyakit sampar ada di mana-mana, sehingga banyak yang mati juga kerana penyakit melarat itu. Good afternoon, sir. Kerana mereka sangat tertutup dengan orang luar, bila pemerintah pada waktu itu menghantar orang untuk mengubat mereka, tidak ada yang dapat kembali dengan hidup. Mereka dibunuh. Semua orang tidak mahu masuk ke tempat orang Lun Bawang. Sehingga pemerintah berputus asa dengan mereka dan berkata, I can't let you work among these people. They're dangerous. There are other people that are much more deserving of your help. They'll listen to you and you can make change. These people are like old boots. They should be discarded and die. I can't grant your request. Please go. Tetapi pada waktu itu ada 3 orang mubalih dari Australia yang tergerak untuk pergi ke tengah-tengah suku ini. Mereka datang membawa ubat-ubatan untuk mengubat orang-orang yang tengah menderita sakit sampar. Apabila orang yang diubat itu sembuh, orang Lun Bawang ini menjadi teruja dan berfikir mereka adalah utusan Tuhan, sehingga pada hari ini orang putih dipanggil Lun Tuan. Dengan kesempatan ini, para mubalih mula memperkenalkan Yesus kepada mereka. Mereka mula berubah saat mereka menerima Yesus. Mereka diajar untuk meninggalkan tabiat minum mabuk mereka. Dari dosa kita, Tuhan itu kudus. Jadi kita juga harus hidup sebagai orang yang kudus. Kita harus buang kemabukan dan semua dosa kita. Mereka diajar untuk menjaga kebersihan diri dan rumah mereka. Tuhan sayang kamu. Kamu percaya? Mari kita berdoa. Macam ini
cara kita berdoa. Mereka diajar untuk berdoa kepada Yesus dan mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah Perubahan yang berlaku ini membuat ramai orang kehairanan sehingga seorang pribadi menulis, "After 6 days travel, our parties arrived at Longsmadu on the same day and the museum curator's first exclamation was, What has happened here? Before, when I was here, the houses were rickety and old. There were pigs running everywhere, and it was filthy. There were drunks. But now, the houses are new. The people have changed. It's clean. What has happened here?" I have not changed them. God has changed them. They heard and they accepted the truth of the Bible. They realized that Jesus Christ came and He met their needs that nothing else could meet. They accepted it and they have applied it in their lives. Setelah mengalami perubahan yang besar di mana mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka, mereka tidak sama seperti dahulu. Menurut nenek saya, sewaktu berita baik mengenai Yesus mulai tersebar di tempat mereka, semua orang mau mengenal siapakah Yesus yang dikabarkan akan menjadi juru selamat kepada mereka. Pada waktu itu belum ada banyak penginjil yang betul-betul mengajar mereka. Jadi ada di antara orang kampung yang masuk ke sungai, ke hutan untuk mencari Yesus, juru selamat itu. Mereka tidak lagi hidup di bawah pengaruh animisme atau kepercayaan karut. Tidak ada lagi kepercayaan bahwa tatu di badan mereka adalah penyuluh jalan, kerana mereka percaya akan firman Tuhan seperti Injil Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pada hari ini, daripada suku yang dulunya percaya dengan adat-adat lama, ganas, minum, dan mabuk, suku Lun Bawang telah diubah sewaktu mereka menerima warisan Injil di tengah mereka. Daripada suku yang tidak ada harapan dan dibiarkan pupus, dari suku ini lahirlah graduan yang belajar di universiti tempatan. Bahkan ada anak cucu yang telah melanjut dan menamatkan pelajaran mereka di Harvard University, Yale University, dan University Ivy League yang lain. Banyak mereka yang menjadi dokter, peguam, pastor, guru, ahli politik, jururawat, dan sebagainya. Ini adalah kerana warisan Injil yang diterima di tengah suku Lun Bawang yang mengubah dan mentransformasikan hidup mereka. Tidak cukup dengan itu, orang Lun Bawang juga mengalami lawatan Tuhan yang membawa kepada kebangunan rohani yang bermula pada tahun 70-an, dan Tuhan menunjukkan banyak tanda keajaiban sewaktu lawatan ini berlaku, di mana ini telah mempengaruhi suasana dan kehidupan rohani suku ini sehingga pada hari ini. Pada hari ini, saya tahu saya ada hari ini semua kerana kebaikan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menghantar Yesus Kristus ke dunia ini untuk menebus isi dunia. Begitu juga Tuhan menghantar 3 orang mubalik yang datang menyelamatkan suku kami daripada kuasa kegelapan. Nenek saya telah meninggalkan warisan iman kepada kami, dan ini akan kami pegang sekarang dan sehingga generasi yang seterusnya.
Katulog nan mawatutu, mulul na kulog na. Mulul na kulog na ranu, dalan ko merasa. Ngajak ku katui maton, ini takku buruk. Labaro ayu katumu, kerawi pun manu. Sadan panawi madara, uwi